Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada orang apa nama ni buat jariah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bahagia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita pada malam ini, Jumaat kedua. Kita dah mula dah 2 kali dah baca kitab ini, iaitu kitab nama dia Kashful Ghaibiyah. Tuan-tuan, ni ada lagi sila, ada kitab yang hamba Allah buat jariah untuk saya tak pastilah sama dah baca di sini ke ataupun memiliki dibagi terus, saya tak tahu. Kita tanya pihak masjid lah. Kitab ni nama dia Kashful Ghaibiyah, disusun dikarang oleh Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad Al-Fatani, ulama besar Fatani, kira-kira 150 tahun yang lalu. Kalau tuan-tuan perasan, kitab fiqah Kashful Litham tu, ini pengarang yang sama, tokoh ulama besar di Patani. Baik, kita dah baca hari tu bab yang pertama, saya pergi lajulah bab tu, iaitu Nur Muhammad. Kemudian kita masuk bab kedua, fi khalqi Adam, pada menyatakan kejadian Nabi Adam. Kita berhenti di situ. Kita sambung muka tapi tak samalah no. Saya cetakkan tuan-tuan ingat saya ni. Nanti saya baca sikit, tuan-tuan cari. Bab yang kedua, fi khalqi Adam, bab yang kedua pada menyatakan kejadian Adam. Muka surat pertama selesai, muka surat kedua pun selesai, muka surat ketiga, kalau hak saya ni muka surat 9. Hak cetakan tu saya tak pasti pasal dia kecil sangat. Dia punya tempat berhenti ni dan dikata orang. Tuan-tuan cari tengok. Hak cetakan saya ni pasal cetakan lama ni. Jadi muka surat 9, saya rasa hak tu lain tu. Memang saya tengok. Mari saya tengok. Hak cetakan baru ni muka surat 8 dalam
Baris 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah dan dikata orang. Muka surat 8, baris ke-5 dari bawah. Muka surat 8. Lepas cerita apa? Cerita tentang kejadian Nabi Allah Adam. Macam mana Allah Ta'ala perintahkan malaikat turun mai ambil tanah di bumi. Kemudian digaul dah ambil segenggam. Malaikat ambil segenggam, campur mai. Allah Ta'ala bentukkan lembaga manusia tu, Adam lah, Nabi Adam. Kemudian ada 120 tahun. Tahu nak ingat tak? 120 tahun diperam. Diperam apa ni? Diperam untuk jadikan lembaga tu, lembaga Nabi Adam. Muka surat 7 lah kot tuan-tuan tu. 120 tahun. 30 tahun tanah kering, 30 tahun tanah yang lembap, kemudian diperalih kali tanam tanah hitam yang busuk. 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Baik. Kemudian Allah Ta'ala penciptakan lembaga itu, malaikat tak tahu proses penciptaan dia macam mana. Tugas malaikat pergi ambil tanah. Baik, kita sambung. Dan dikata orang bahawa roh itu masuk ia daripada otaknya, maka berkeliling ia di dalamnya kadar 200 tahun. Ni Allah Ta'ala dah tiupkan roh ke dalam lembaga Nabi Adam, masuk dalam otak dulu. Dia musim di dalam otak, kawasan kepala tu, berkeliling ia di dalamnya kadar 200 tahun, tuan-tuan. Kemudian turun roh itu pada kedua matanya. Lepas duduk dalam kawasan kepala, otak, 200 tahun ni dalam ni roh tu turun ke mata, maka menilik ia akan dirinya, maka melihat ia akan dirinya tanah yang kering. Ya tuan-tuan. Maka tak kala sampai ia akan dua telinganya, nescaya mendengar ia akan tasbih segala malaikat. Jadi roh masuk kepala, duduk di otak tu 200 tahun. Tuan punya lama. Tak tu kepala tu penting, otak tu penting, organ yang sangat penting. Akal berada di situ. Waras jadi manusia, tak waras jadi orang gila. Manusia juga tapi tak nama orang yang sempurna. Turun ke mata, tengok diri dia, rupanya dibuat daripada tanah yang kering. Kemudian pergi ke telinga, nescaya mendengar ia akan tasbih segala malaikat. Dia dengar tasbih segala malaikat di alam sana. Kemudian turun ia kepada hidungnya, maka bersin ia. Dia turun ke hidung, roh ni sikit-sikit turun. Maka tak kala selesai daripada bersinnya, turunlah roh itu kepada mulutnya dan kepada lidahnya dan kepada dua telinganya. Dia menyerap masuk, tengok sikit, turun ke hidung. Turun ke hidung bersin. Lepas turun ke hidung, lepas bersin, pergi ke lidah, menyerap ke telinga. Tadi pergi dah telinga, ni masuk lagi. Dan telah mengajar akan dia oleh Allah Ta'ala akan bahawa berkata ia Alhamdulillah, maka menjawab ia akan dia dengan katanya Yarhamuka Rabbuka ya Adam.
Allah Ta'ala ajak lepas bersin itu kalimah pertama yang didengar Alhamdulillah. Itu yang bersin kita sebut Alhamdulillah. Ni sejarah dia. Kemudian ajak cara nak jawab, yarhamuka rabbuka ya Adam, artinya memberi rahmat akan dikau oleh Tuhan engkau hai Adam. Adam ditulis alif, ada hamzah tu tapi ada rukmat, jadi tu panjang. Kita dah tulis Rumi, kita sebut Adam lah. Tapi nak sebut yang tepatnya secara yang betulnya di sisi kalau bahasa Arab ni Adam, tu bagi panjang. Macamlah sama juga macam nama mak Nabi. Kita duk kata dah hijau tu Rumi Aminah. Aminah, kita pun Aminah lah. Tapi sebutan yang tepatnya Aminah. Tu panjang. Bukan mim tu panjang. Aminah. Tak. Aminah. Tu nama mak Nabi. Jadi kalau nak sebut, nak buat nama anak, nak buat nama cucu, sempena nama mak Nabi, sebutnya itu bagi betul Aminah. Tu panjang. Adam. Nama Nabi Adam. Panggilan sikit-sikit kita duk buat cara kita tak apalah. Tapi kalau nak tepatnya begitu. Kemudian turun roh itu kepada dadanya, maka bersegera ia hendak berdiri. Dia turun dada, bahasa kemas sikit, dia nak berdiri. Maka tiada dapat akan dia oleh berdiri itu, dia tak boleh nak berdiri. Tak sampai lagi kan, baru kat dada. Bahasa nak bergerak dah, nak bangkit dah. Bermula demikian itulah firman Allah Ta'ala, wa kanal insanu ajula, dalam surah Al-Isra ayat 11, ayat Quran ni. Wa kanal insanu ajula, artinya adalah perangai manusia itu sangat bersegera. Tengok, daripada mula-mula dulu lagi penciptaan Nabi Adam itu, roh apabila masuk, tak dan habis masuk baru duduk tekan dada, dia berasa nak berdiri, nak bangkit berdiri, tak boleh berdiri lah pasal tak ada apa lagi, roh tu baru duduk tang dada. Jadi sifat gopoh manusia itu ni Allah Ta'ala dah sebut dah. Surah Al-Isra ayat 11. Maka tak kala sampailah roh itu kepada rongga perutnya, maka inginlah ia akan makanan. Dia turun lagi sampai ke perut, baru berasa sesuatu nak kena isi, nak sesuatu tu, ni makanan. Kemudian mesralah roh itu pada sekalian tubuhnya, maka jadilah ia daging dan darah, urat yang besar-besar dan urat yang kecil-kecil. Kemudian dianugerahi akan dia oleh Allah Ta'ala akan pakaian kulit yang sangat halus seperti kuku, bertambah-tambah pada tiap-tiap hari keelokan dan jamalnya. Jamal, cantik, itu kalimah Arab. Jadi apabila dah sampai turun ke kaki, barulah dia berasa macam sempurna lah, boleh berdiri dan sebagainya. Jadi dia pun tengoklah kejadian tubuh badan dia, jadilah semua daging, urat apa semua jadi macam manusia hari ni kita. Tapi kulit dia peringkat awal halus seperti kuku ni, macam kuku. Saya tak pastilah kan, tak tahu lah mana. Tapi halus tu maknanya mungkin lapisan atas kuku lah kot. Tu asal kulit asal Nabi Adam macam kuku. Jadi kuku ni kita tengok macam halus lah lapisan kan. Kadang kalau kita boleh terkoyak, kita tarik atas kan. Jadi nampak merlit, nampak cerah, berkilat, berkilau. Tu kuku. Tu asal kulit seluruh badan Nabi Adam.
asalnya kuku, macam kuku. Maka tak kala mengerja ia akan dosa, yakni rupa dosa. Ni peringkat awal, ataupun mungkin peringkat selepas pada iblis kacau tu lah. Nescaya mengganti oleh Allah akan kulit yang seperti kuku itu dengan kulit seperti kulit kita sekarang ini. Allah Ta'ala buang pasal buat perbuatan rupa dosa. Kan, jadi tak tahulah kita, Allah Alam lah, pada peringkat tu kita tak tahulah Nabi Adam buat apa kan. Mungkin tak buat apa. Jadi kemungkinan besar ini pada peristiwa yang telah digoda dan dihasut oleh iblis tu. Mungkin hak tu lah tu. Jadi Allah Ta'ala gantikan kulit halus macam kuku itu menjadi kulit seperti kulit kita sekarang ini. Dia tuan-tuan. Cuma dan tinggallah daripadanya oleh yang tinggal pada ruas hujung jarinya jua, supaya teringat ia dengan yang demikian itu pada awal halnya. Allah Ta'ala tinggal juga sikit di kuku kita ni untuk mengingatkan asalnya kulit kamu, seluruh badan itu adalah macam kuku ni, ataupun kuku ke semua, jadi keras sikit. Kan? Jadi memang nampak elok lah, merlin, cerah, berkilau, kan? Maka tak kala sempurna oleh Allah Ta'ala menjadikan Adam alaihi salam dan ditiup padanya akan ruh dan dipakai akan dia daripada pakaian syurga, dan nur Muhammad itu berkilat-kilat pada mukanya seperti bulan penuh purnama 14. Jadi lepas Allah Ta'ala bagi jadi Adam, semua Adam pun dah boleh mangkip nyawa macam elok apa semua dah, Allah Ta'ala bagi pakaian tutup, pakaian syurga, dan nur Muhammad tu diserap masuk. Jadi berkilat-kilat pada muka, jadi muka berseri macam mana bulan purnama, bulan tengah bulan 14-15 tu. Kemudian diangkat akan dia atas sarir. Sarir ni kita kata katil atau pelantak, diletak atas itu, dan ditanggung akan dia atas tengkuk segala malaikat. Telah firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, tawafkan oleh kamu dengan dia pada 7 petala langit dengan sarirnya, supaya dilihat ia akan segala ajaibnya dan barang yang di dalamnya. Allah Ta'ala perintahkan malaikat bawa Nabi Adam, letak atas sarir, atas satu macam katil pelantak, bawa pusing seluruh alam ini 7 petala langit. Naik supaya Nabi Adam dapat melihat keajaiban apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan di alam ini. Tuan-tuan duk baca apa nama berita, saya duk ni dalam handset lah, Google tu, boleh kata tiap-tiap hari tuan-tuan, hak saya lah, tak tahu tuan-tuan, pasal sama je, berita mengenai NASA punya berita tentang asteroid yang kata ditemui tu sedang menghampiri bumi. 2 minggu dah, hampir tiap-tiap hari, selang sehari lah tapi hampir tiap-tiap hari ada berita tu tuan-tuan baca. Jauh di sana tu, tak tahulah luas mana alam ini, kita tak tahu. Kemarin dulu punya berita supermassive black hole, tuan-tuan. Berita yang kedua selepas tu keluar, dapat 2 pula, 2 black holes. Tu dia, yang jaraknya dikira 89 million light years.
89 juta tahun cahaya. Ui. Ini dah baca. Hak asteroid tu asteroid lah. Ni hak yang black hole pula. Belum ni duk dengar dah satu, ni ada dua. Tu dia. 89 juta tahun cahaya. Apa dia tu? Jarak daripada bumi nak sampai ke black hole tu 89 juta tahun cahaya. Cahaya, kelajuan cahaya matahari nak sampai ke bumi tu jarak berapa? Kan, satu saat berapa dia punya kelajuan? Kali yang boleh dapat sampai 89 juta tu. Tuan-tuan baca kan? Kalau tuan-tuan kut saya silap kan, tuan buka. Sampai tahu tu tuan-tuan. Sebab tu lepas saya baca tu tengok dalam hadis-hadis Nabi duk sebut dah 500 tahun perjalanan. Kita pun pernah baca di masjid ni tentang kisah Isra' dan Mi'raj, iaitu jarak antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan. Jadi Nabi duk sebut dah jarak yang kata perjalanan teknologi. Jadi Nabi pernah sebut dah 500 tahun perjalanan. Saya ada ingat sebahagian ulama menafsirkan kata 500 perjalanan itu menunjukkan betapa jauhnya. Pada zaman tu tak ada pengiraan lagi. Tapi apabila Nabi yang sebut, walaupun Nabi itu ilmu tak ada ketika itu, pada zaman itu bukan ilmu kira-kira, hanya kira-kira asas, tetapi sebagai seorang Nabi yang mendapat ilmu daripada wahyu, maknanya ini bukan tak memerlukan kepada kira-kira dan pengajian yang biasa manusia ikuti pada hari ini. 500 tahun perjalanan. Sebahagian ulama tafsir begitu. Baik, kita balik dari sini. Supaya dilihat ia akan segala ajaibnya dan barang yang di dalamnya, maka bertambah-tambah ia yakin, maka sembah segala malaikat Rabbana sami'na wa ata'na. Kemudian malaikat pun tanpa ada bantahan dan juga terus terima, kami dengar dan kami taat. Hai Tuhan kami, telah dia punya tu, mendengarlah kami dan mengikutlah kami. Maka ditanggung akan dia oleh malaikat atas bahunya, dan dibawa tawaflah ia dengan dia di dalam 7 petala langit kadar 100 tahun. Bawa berjalan tu 100 tahun pula. Jalan 7 petala langit, tuan-tuan, hujung sampai hujung kita tak tahu besar mana. 100 tahun malaikat bawa Nabi Adam jalan. Kemudian dijadikan baginya akan seekor kuda daripada kasturi yang putih lagi merbak bau. Dikata orang nama kuda itu Maimun. Maimun nama orang, tak tahulah, Allahu a'lam macam mana ada nama kuda ni. Dan baginya 2 sayap daripada permata dan marjan, dan pelananya daripada zabarjat, dan kekangnya daripada yakut. Maka kuda itu pun dibawa Jibril ke hadapan Nabi Allah Adam. Maka kuda itu pun mengucap tasbih dan tahlil dan tahmid. Maka tak kala dilihat oleh Nabi Allah Adam akan kuda itu, maka ia pun terlalu kita sebut apa, ajaib, terlalu ajaib daripada melihat amat elok kuda itu. Maka dikendarai oleh Nabi Allah Adam akan kuda itu. Jadi Nabi Adam tak pernah tengok makhluk lain. Rupanya dia apabila main kuda yang cukup cantik ini, dia sangat terpegun.
Nabi Allah Adam sangat terpegun. Bermula Jibril memegang kekangnya dan Mikail dari kanan dan Israfil dari kirinya. Maka ia pun masuklah ke dalam syurga yang bernama Jannatu Adnin. Pada waktu duha. Waktu pagi ke-9, ke-8, 9 ni. Maka tiada seorang daripada segala malaikat dan segala unggas dan segala pohon kayu melihat Nabi Allah Adam, melainkan adalah sekalian mereka itu memuji dia. Maka Nabi Allah Adam pun memberi salam kepada segala malaikat. Katanya, Assalamualaikum. Dibawa masuk ke syurga. Nama syurga tu pun disebut Jannatu Adnin. Waktu mana? Waktu pun ulama sebut iaitu waktu duha. Apabila Nabi Adam dibawa jalan, berjumpa selisih dengan para malaikat, Nabi Adam mengucap Assalamualaikum. Tentulah ni kita kata pendek lah kan, ringkasan. Maksud ringkasan ni, Nabi Adam dah diajar untuk bercakap, untuk mengenal. Tu semua tu selepas tu dah lepas dah proses-proses tu. Ni proses nak bawa berjalan ni. Kan. Maka disahut segala malaikat, wa'alaikumussalam. Maka firman Allah Ta'ala, hai Adam, inilah tahiyat engkau, inilah penghormatan engkau. Sapaan kita, sapaan lah. Menyapa orang, penghormatan. Sapa tu menegur. Menegur orang bermakna ada nilai hormat, nilai kasih, nilai meraihkan orang. Jadi kita tegur. Jadi tegur kita, syarak ajak kita tak macam umat lain, tak macam orang lain, tak macam bangsa lain, tak macam agama lain. Tegur kita itu ungkapan doa, Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ucap salam, Assalamualaikum. Tu habis ringkas kan. Bagi elok-elok lah. Jangan duk bagi pederas pula. Kalau pederas dibimbangi rosak salam itu, tak jadi doa. Apa makna Assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Bermakna dia berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat, beri kesejahteraan, kebahagiaan kepada kamu. Dia doa. Sebab itu doa orang yang bagi salam hukumnya sunat. Oleh kerana atas pilihan dia nak doa kepada kawan dia, maka Allah mewajibkan kawan dia tu pula untuk balas. Sebab tu kita dengar hukum salam ini, orang yang bagi salam sunat, tapi yang terima salam itu wajib jawab. Sebab atas pilihan dia doakan kepada kamu, maka kamu juga sepatutnya kena doa dia balik. Wa'alaikumussalam. Jadi sebut elok-elok. Jangan duk sebut kalut, nanti jadi rosak. Assalamualaikum. Ui, bunyi itu macam salam, tapi tak tahu mengandungi makna apa. Assalamualaikum. Bunyi kum di belakang, depan tak tahu pun dah. Ada jenis lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Sa'i pun ada. Rosak lah. Mana pula Sa'i, Assalam. Kalau jumpa tu imam teh mutu, Assalamualaikum tu imam, Assalamualaikum. Dah bunyi pun Sa'i, rosak dah. Tu imam pun menjadi kalut, dia pun jawab salam. Habis. Dia sebab pekat sama-sama ujung. Kawan ni bagi salah, ujungnya bunyi kum kan. Sa'i tu dah tak ada dah, rosak dah, bunyi kum dah belakang. Jadi dengar tu macam salam. Adat biasa, kebiasaan kita duk sebut dah tegak tu bagi salam. Jadi kita anggap itu salam. Padahal rosak sebab doa. Assalamualaikum. Ingatnya boleh Itu kelemahan sikit lah kita orang utara ni kan, pasal semua nak buat shortcut. Jadi sampai datang doa pun dia nak potong. Assalamualaikum. Dia bunyi salam lah.
Jadi hanya teguran biasa, tak jadi salam, tak jadi doa, tak ada pahala apa. Jadi kawan jawab tu pun padan. Salam. Dia pun ambil belakang. Salam. Baik. Dan tahiyat inilah tahiyat engkau dan tahiyat segala mukmin daripada anak cucu engkau pada barang yang antara mereka itu, barang antara mereka itu sesama kita lah, ucapan untuk sesama kita hingga kepada hari kiamat. Tu ibadat awal semasa Nabi Adam dulu lagi dah diajar. Setelah itu maka Nabi Adam pun diamlah di dalam syurga, maka dijadikan Allah akan Siti Hawa. Hawa isteri Nabi Adam, pasangan hidup Nabi Adam, pasangan hidup bagi orang lelaki, kaum wanita, namanya Hawa, daripada tulang rusuk kiri Nabi Allah Adam. Tulang rusuk kiri Nabi Allah Adam, maka adalah Nabi Allah Adam di dalam syurga itu setengah hari akhirat jua, yakni 500 tahun dunia. Sat sangatnya, sat sangat. Kita jadi nampak macam lama 500 tahun. Itu kiraan dunia, waktu di dunia, waktu di akhirat setengah hari ya. Allah tu punya jahat iblis. Sebab itulah iblis tu musuh kamu yang nyata. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala peringat banyak ayat. Nak cari musuh dengan iblis, dengan setan, bukan sesama kita. Menyesatkan dan mempengaruhi, merosakkan Nabi Adam dan Hawa. Siapa menyaraja? Iblis. Iblis tu sebenarnya musuh kamu. Setengah hari ya Nabi Adam duduk dalam syurga, tuan-tuan. Masya Allah. Sehari di akhirat bersama 1000 tahun di dunia. Sekerat hari di akhirat bermakna 500 tahun. Tuan-tuan. Maka dengan takdir Allah Ta'ala diwaswas oleh syaitan akan dia hingga makannya buah khuldi, iaitu gandum pada satu riwayat. Setengah riwayat, setengah orang ulama kata gandum. Buah khuldi tu buah apa? Tak tahulah buah apa ni yang jadi khilaf ulama ni. Khuldi tu bukan nama ke? Tak. Oleh kerana sifatnya tu duduk di dalam syurga, lalu disebut khuldi. Tapi hakikatnya buah tu buah apa? Khuldi, buah dalam syurga Nabi Adam makan tu, wallahu a'lam, kita tak tahu. Hanya inilah yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata gandum, pada satu riwayat zabib. Zabib ni apa dia? Kismis. Kismis tu main daripada mana? Anggur kan, anggur kering jadi kismis. Itu zabib. Itu sebahagian ulama kata begitu. Maka tak kala makan itu hingga sekalian pakaian yang dipakainya daripada nur itu pun tanggallah. Pakaian nur bukan pakai kain-kain ini pakaian nur. Nur tadi ni sesuatu yang nur, cahaya yang kita tak tahu, tak boleh nak sifat, tak boleh nak abang. Nur, cahaya. Ada cahaya tu terang dan kita tahu, tapi cahaya tu apa dia? Ni kita tak boleh nak abang. Cahaya lampu ni macam mana nak abang? Tak boleh nak abang. Lampu boleh abang. Tu saintis boleh reka, boleh cerita kat kita, tapi apabila keluar cahaya tu nak kata apa? Kita tak boleh nak sifat dah. Kita tak boleh nak cerita lah. Ni Allah Ta'ala ciptakan malaikat daripada nur ni. Kita tak boleh nak abang. Satu makhluk halus yang Allah Ta'ala ciptakan. Tak tu pun kita tak boleh nak describe dia, kan? Jadi pakaian nur itulah yang tertanggal. Maka lalu diambil oleh Nabi Allah Adam 3 helai daun kayu tin, pokok tin, buah tin. Sehelai dipakainya
dan sehelai dibuat selimutnya, dan sehelai dibuat serbannya. Allahu a'lam tuan-tuan. Macam mana daun pokok tin? Daun pokok tin atas dunia, hak kita duk tengok ni lah, bukan besar mana kan. Ni hak di sana tu, dalam syurga boleh jadi saiz besar, lembut dan sebagainya. Kemudian daripada itu maka Nabi Allah Adam pun dikeluarkan Allah daripada syurga bersama-sama dengan Siti Hawa dan iblis alaihi la'nah, dan ular dan merak, burung merak, ular. Kata Ka'bul Ahbar. Kita duk selama ni kita duk dengar kata Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan iblis yang kena dikeluarkan dari syurga tu, rupanya ada makhluk lain lagi, iaitu ular dan merak, burung merak tu. Kata Ka'bul Ahbar. Siapa Ka'bul Ahbar ini? Dia asalnya pendeta Yahudi dari Yaman. Dia hidup zaman Nabi, dia tengok Nabi, tapi dia tak beriman, tak masuk Islam pada waktu tu. Dia masuk pada waktu zaman Sayyidina Umar. Jadi dia tak dianggap sahabat, dia dianggap sebagai kumpulan kedua, iaitu selepas sahabat tabi'in. Tapi dia pendeta Yahudi, alim, ilmu banyak dalam Taurat tu semua dia ada kat dia. Sebab tu dia boleh cerita hak yang halus-halus, pelik-pelik. Dia cerita banyak pelik-pelik ni kebanyakan mai daripada Ka'bul Ahbar. Sebahagian sahabat terima dia, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Sebahagian sahabat lagi tak terima dia, macam Sayyidina Ali, saya tak terima dia, tak pakailah cakap dia tu. Jadi Ka'ab al-Ahbar kata bahawa diturunkan Allah Ta'ala sekalian mereka itu kepada dunia berlain-lainan tempatnya, dan adalah diturunkan Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam ke negeri Hindustan, dan pada satu riwayat ke pulau Serendip, iaitu pulau Ceylon, Sri Lanka, dan Siti Hawa ke Jeddah, dan iblis alaihi la'nah ke suatu tempat ke negeri Basrah, kota Basrah, bandar Basrah hari inilah di Iraq, dan ular di negeri Nasibin, tak tahulah, saya tak tahu di mana ni, dan pada satu riwayat negeri Asfahan, tempat nak terbit Dajjal ni. Asfahan, kumpulan pengikut Dajjal. Asfahan di mana? Iran sekarang. Dan merak ke laut, pelantin habis. Setelah itu maka Nabi Allah Adam pun sangatlah duka cita, lalu ia menangis kira-kira 300 tahun lamanya. Nabi Adam teriak 300 tahun. Ni dah dilempar ke dunia dah. Maka jadilah daripada air matanya itu beberapa sungai. Maka ditambahkan Allah Ta'ala daripada bekas air mata Nabi Allah Adam itu gaharu dan kafur, dan daripada segala bagai kayu yang berbau, dan halia dan cendana dan kayu manis. Ada cerita banyak. Wallahu a'lam. Tapi sumber-sumber ini Syekh Zainul Abidin ambil daripada beberapa buah kitab dikarang oleh ulama silam, antaranya Imam Suyuti. Jadi air mata teriak tu jadi sungai, dan juga ditambahkan daripada bekas air mata tu tumbuhlah pohon-pohon yang berbau macam gaharu, kapur,
segala bagai kayu yang berbau yang lain, halia, cendana dan kayu manis, tuan-tuan. Dan demikian lagi Siti Hawa pun menangis, maka ditambah oleh Allah Ta'ala daripada bekas air mata Siti Hawa itu pohon kayu bunga lawang dan pohon segala rempah-rempah yang harum baunya. Tuan-tuan, kita azan dulu kan. Okey, kita muhtisat bagi laluan kepada azan. سيدنا محمدا الوسيلة والفضل وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kata Wahab anak Munabbih, ini pun seorang lagi fulan tabi'in, Wahab ibnul Munabbih kata, maka pertama-tama daripada segala haiwan yang mengetahui akan turunnya Nabi Allah Adam, lepas turun ke dunia, Nabi Adam sedih, teriak. Siti Hawa pun sedih, menangislah tuan-tuan kan, pasal masuk dalam syurga elok-elok dah dengan pasangan, segala nikmat dan apa semua dah, tiba-tiba ditakdirkan kena turun ke dunia. Turun dunia berselerak. Nabi Adam lepas ke satu tempat yang dikatakan tempat Ceylon tu di Sri Lanka, Hawa di Jeddah dikatakan. Nangis, teriak, sedih. Berapa tu? 3 tu.
Kemudian pertama-tama daripada segala haiwan dah lepas duduk dalam dunia, terlepas duduk dalam dunia dah. Dalam dunia ada makhluk dah lah. Ni cerita lepas mana hala dah, makhluk lain semua dah ada dah. Haiwan-haiwan pun dah ada dah. Jadi haiwan yang mengetahui akan turunnya Nabi Allah Adam itu tairus sayr. Apa dia tairus sayr ini? Burung layang-layang. Burung layang-layang. Jadi kita kalau sekali duk fikirlah, duk buat andaian tak pelik lah kalau burung layang-layang tahu pasal Nabi Adam duduk di mana? Di belah Sri Lanka, jenis pulau kan, jenis pulau. Jadi burung-burung tu banyak, burung layang-layang banyak duduk tepi laut ni. Jadi mereka tahu burung layang-layang tu tahu dulu yang kata satu makhluk mai baru sampai. Maka ia pun bertangis-tangisan dengan Nabi Allah Adam. Dia pun teriak sama burung ni. Kemudian daripada itu maka sekalian haiwan yang lain pun datang mengunjung Nabi Allah Adam serta dengan tangisnya. Haiwan lain pun mai, pun mereka pun tumpang sedih. Maka tak kala berhentilah Nabi Allah Adam daripada menangisnya, maka ada lagi tinggal air mata di bumi setahun lamanya. Maka adalah bau air mata Nabi Allah Adam itu seperti bau kasturi. Air mata ni bau wangi macam kasturi. Dan daripada air mata itulah diminum segala unggas dan binatang sekaliannya. Maka sebab itulah jadi banyak bau-bauan di dalam negeri Hindustan. Kan? Wallahu alam, tapi kita tengok tu rasa macam ada tak pelik dan ada munasabahnya. Kan? Memang belah benua kecil India tu kan banyak pokok-pokok kayu yang jenis rempah ratus ni kan, bau-bau ni. Maka diilhamkan Allah Ta'ala di dalam hati Nabi Allah Adam taubat. Maka ia pun taubatlah. Maka dikabulkan Allah Ta'ala taubatnya itu. Kemudian maka dititahkan Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam alaihi salam naik haji ke tempat Kaabah yang maha mulia itu. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Adam untuk taubat. Lepas bertaubat, minta atau perintah pergi ke satu tempat di Mekah lah ni, Baitul Kaabah. Baitullah ada lagi, wallahu alam tak ada lah, tapi tempat itu Allah Ta'ala sebut pergi ke tempat ni, kan. Tuan-tuan, kalau dalam Quran wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, kan. Jadi sebagian ulama kata, tapi majoriti ulama kata bukan Nabi Ibrahim yang mula-mula bina Kaabah tu, bukan. Sebab dalam Quran sebut wa idh yarfa'u, Nabi Ibrahim mengangkatkan balik binaan Kaabah. Maknanya Kaabah asal itu ada dah, tapi runtuh. Jadi siapa dahulu yang pertama membina Kaabah? Kalau balik pegu kepada cerita ni, kemungkinan besar Nabi Allah Adam. Pergi ke tempat nama Mekah lah ni, kan, iaitu Kaabah lah. Akan Nabi Allah Adam naik haji ke tempat Kaabah yang maha mulia itu. Maka ia pun pergilah. Lalu ia bertemu dengan Siti Hawa di atas bukit Arafah, dan setengah riwayat di Muzdalifah. Maka berkenal-kenalanlah ia di sana. Maka kerana itulah dinamakan bukit Arafah.
bertemu balik dengan Siti Hawa di Mekah. Tu yang pakat doa di Jabal Rahmah tu. Ulun naik sampai huih batu-batu di Jabal Rahmah tu. Sikit. Setelah selesailah Nabi Allah Adam daripada mengerjakan haji itu, macam mana kerja haji? Wallahu a'lam lah. Allah Ta'ala waktu ni apabila dah Nabi Adam turun, jadi Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Allah Adam. Jadi buat ni sebagainya lah. Ni secara ringkas ya, dia cerita macam ni. Maka pada malam Jumaat jimaklah ia dengan Siti Hawa. Malam Jumaat. Maka dengan takdir Allah, maka Siti Hawa pun hamillah beberapa lamanya. Jumpa di Jabal Rahmah. Hari apa tak tahu, tapi yang tahu pada malam Jumaat ya. Mai buat kerja haji ni tak tahu hari apa. Jumpa hari apa tak tahu, tapi jumpa di Jabal Rahmah tu, kau sekitar tu. Ada sebagian ulama kata di mana? Muzdalifah. Tapi pertemuan pertama malam Jumaat. Tuan-tuan baik, kita berhenti dekat ni dulu. Satu panjang lagi cerita. Sambung tahun depan. Lama cerita cuti. Tahun depan pula baru jumpa insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.